Rabu 30 Mac lalu, Bashar Assad mengecewakan dunia barat. Dalam ucapan di Parlimen Syria, Bashar tidak mengumumkan penghapusan undang-undang darurat seperti yang diharapkan sejak Ahad lalu. Sebaliknya mendakwa ada pihak luar mendalangi huru-hara yang sedang menggugat kestabilan negaranya. Salam global dan salam satu Malaysia. Minggu ini saya Jessica Ong kembali bersama saudara dalam program Global di Satu Paksi Informasi Global edisi 3 April 2011. Tajuk perbincangan kali ini, Syria, satu lagi kebangkitan. Nasib Libya belum menentu, begitu juga Yaman dan Bahrain. Manakala Syria juga sedang tenat. Di mana silapnya? Apakah kerana pemerintahannya diktator atau ada pihak yang mahu negara-negara Islam punah ranah seperti yang didakwa beberapa pihak? Saudara, untuk mengetahui perkembangan selanjutnya, kita bersama tetamu minggu ini, Profesor Dr. Muhammad Ridwan Osman, Dekan Fakulti Sastra dan Sains Sosial Universiti Malaya UM. Ya, bertemu sekali lagi ya, Prof. Ya. Apa khabar, Prof? Prof. Jadi, Prof, berkaitan dengan soalan saya pertama pada malam ini, kenapa berlakunya pertentangan di Syria? Apakah ada kaitannya dengan gejala luar seperti yang didakwa atau rakyat sudah tak tahan lagi dengan pemerintahan diktator Bashar Assad? Silakan, Prof. Kalau kita lihat apa yang berlaku di Syria ini sebenarnya tidak banyak berbeza dengan apa yang berlaku di negara-negara Arab yang lain yang sedang mengalami kebangkitan. Iaitu sebuah negara yang diperintah oleh satu kelompok sejak beberapa dekad yang lalu. Dalam konteks Syria, apa yang berlaku ialah negara tersebut telah diperintah oleh satu kelompok yang dikenali sebagai kelompok Alawi ataupun Nusayri yang telah pun berkuasa sejak tahun 1970. Iaitu apabila Hafiz al-Assad menjadi presiden, mensyahkan diri sebagai presiden, dan apabila beliau mati, beliau digantikan oleh anaknya, Bashar Assad. Oleh itu rakyat melihat bahawa untuk tempoh lebih 2 dekad ini, ternyata sekali Syria seolah-olah dikuasai oleh satu orang atau satu kelompok yang mereka lihat sebagai suatu kesinambungan kepada kediktaturan yang telah pun berpanjangan begitu lama. Oleh itu apa yang berlaku di sini jelas menunjukkan bahawa rakyat inginkan perubahan. Kalau rakyat inginkan perubahan di Mesir, rakyat ingin perubahan di Syria, juga perkara yang sama. Mereka mahukan supaya negara mereka juga mengikut jejak langkah apa yang berlaku di Tunisia, apa yang berlaku di Mesir. Kerana pemerintahan yang dijalankan oleh Hafiz al-Assad dan anaknya Bashar Assad merupakan kesinambungan kepada pemerintahan yang sifat diktator. Jadi maksudnya rakyat memahukan pembaharuan di sini lah. Jadi Prof, kita akan bincang sebentar lagi. Jadi kita perhatikan dahulu sekilas analisis yang disediakan pada baik kami Syabuddin Abdullah. Silakan. Kembali selepas ini bersama Profesor Ridwan sebentar lagi. Ahad lalu, seorang pembantu kanan Bashar Assad mengumumkan hasrat kerajaan mansuhkan undang-undang darurat yang telah digunakan sejak Parti Ba'ath memerintah 48 tahun lalu. Manakala Selasa lalu, Kabinet Perdana Menteri Muhammad Najib Otri meletak jawatan dan kabinet baru dijangka diumumkan hari ini. Sebaliknya, Rabu lalu, harapan pihak yang mahu melihat pemerintahan Bashar berkecai tidak menjadi kenyataan. Sebaliknya, harapan mereka yang berkecai. Dalam ucapan hampir sejam, Assad memberi amaran bahawa musuh sedang berusaha keras memporak-perandakan Syria selepas melakukannya di beberapa negara lain. Amerika paling kecewa dengan tindakan Assad dan mahu Barack Obama membantu penunjuk perasaan anti kerajaan seperti mana yang dilakukan di Libya. Berikut ini kita kenali sedikit sejarah Syria untuk dapatkan gambaran apa yang berlaku hari ini. Sejak merdeka pada 17 April 1946, politik Syria tidak pernah aman. Rampasan kuasa tentera dan penggulingan presiden kerap berlaku. Malah, Syria pernah bergabung dengan Mesir pada 1958 berikutan krisis terusan Suez. Gabungan dua negara itu dipanggil Republik Arab Bersatu. Bagaimanapun, gabungan itu tidak kekal lama. Selepas rampasan kuasa tentera di Syria pada Mac 1961, gabungan itu musnah dan Syria bertukar nama kepada Republik Arab Syria. Selepas itu pun Syria belum aman.
Akhirnya pada 8 Mac 1963, para pegawai tentera berhaluan kiri menubuhkan Majlis Pemerintah Revolusi atau NCRC yang mengandungi pegawai tentera dan awam menguasai semua jawatan penting eksekutif dan legislatif. Rampasan ini dipimpin Arab Socialist Restoration Party yang lebih dikenali sebagai Parti Ba'ath. Namun keamanan di Syria belum tercapai. Beberapa kemulut lain silih berganti. Kekalahan Syria dan Mesir dalam Perang 67 dengan Israel melemahkan lagi kepimpinan Syria. Konflik terus berlaku sehingga 13 November 1970 apabila Menteri Pertahanan waktu itu, Hafiz al-Assad, menggulingkan kerajaan awam dalam rampasan kuasa tanpa pertumpahan darah. Sebaik saja mengambil alih kuasa, Hafiz Assad mengukuhkan kedudukan dengan menubuh pelbagai infrastruktur kerajaan. Hafiz Assad diisytihar Presiden pada Mac 1971. Dan pada Mac 1972, Hafiz meluaskan sokongan dengan menubuh Barisan Progresif Kebangsaan, sebuah parti gabungan pimpinan Parti Ba'ath untuk hadapi pilihan raya daerah. Pada Mac 1973, perlembagaan baru Syria mula berkuat kuasa dan diikuti pilihan raya parlimen. Ini merupakan pilihan raya pertama selepas 1962. Kepimpinan Hafiz bukan tanpa krisis. Sejak 1976 hingga 1982, Ikhwan Muslimin melancar pelbagai bentuk serangan kerana membatah program-program Ba'ath yang sekular. Antaranya, serangan ke atas sekumpulan kadet tentera Puak Alawi. Sikap pilih kasih Hafiz Assad yang mementingkan puaknya, Alawi atau Nasari yang berfahaman Syiah menguasai jawatan-jawatan penting dalam kerajaan dan tentera menjengkelkan banyak pihak. Sedangkan Alawiyah hanyalah kumpulan kecil di Syria. Pada Februari 1982, kerajaan Hafiz Assad bertindak balas dengan menyerang kubu Ikhwan Muslimin di Bandar Hama. Sebahagian bandar itu ranap akibat tembakan senjata berat. Berpuluh ribu orang mati dan cedera. Beratus orang pemimpin mereka dipenjara. Kebanyakannya tidak pernah kelihatan sampai hari ini. Hafiz Assad juga melakukan kesilapan dengan menyertai tentera bersekutu Amerika menyerang Iraq pada 1990. Peristiwa itu merenggangkan hubungan Syria dengan negara-negara Arab. Begitu juga penyertaannya dalam beberapa rundingan damai dengan Israel sangat mengecewakan. Bashar Assad menjadi Presiden Syria pada 10 Julai 2000. Berikutan kematian bapanya, Hafiz Assad, pada 10 Jun 2000. Hubungan Syria dengan Amerika renggang berikutan serangan 11 September 2001. Bashar juga menentang serangan Amerika ke atas Iraq pada 2003. Pada Disember tahun itu, George W. Bush mengenakan sekatan ke atas Syria dengan alasan menyokong perjuangan Palestin dan Lubnan menentang keganasan Israel. Pada Februari 2005, bekas Perdana Menteri Lubnan Rafiq Hariri mati dalam letupan bom kereta. Lantas, Syria dituduh bertanggungjawab. Amerika memanggil pulang dutanya di Damsyik. Sejurus sebelum itu, PBB luluskan resolusi memaksa Syria undurkan semua tenteranya di Lubnan. Manakala George W. Bush meningkatkan kempen pencilkan Syria yang didakwa amat bahaya kerana menyokong kumpulan peganas Hezbollah dan Hamas. Beberapa tunjuk perasaan kecil bermula Februari lalu tetapi dipatahkan pihak berkuasa. Tunjuk perasaan besar-besaran bermula Mac di Dara'an, bandar di selatan Syria, apabila polis memberkas berpuluh-puluh pelajar sekolah kerana menconteng grafiti. Tunjuk perasaan dengan pantas merebak ke seluruh negara termasuk di Latakia dan pembakaran ibu pejabat Parti Ba'ath di Dara'an. Pada 28 Mac, kumpulan hak asasi manusia menganggarkan 60 orang terbunuh. Bagaimanapun,
Sehari selepas Kabinet Syria bubar pada 29 Mac lalu, Damsyik dipenuhi penunjuk perasaan pro Bashar Assad. Mereka membawa slogan menyokong Bashar Assad. Mereka tidak mahu kuasa asing menentukan masa depan Syria seperti mana yang sedang diusahakan di Libya.